Vivo X50 Series, fotografi, definisi baharu, gimbal sensor sensitivity mantap, pemandangan malam yang menakjubkan. Baik, kita beralih ke perkembangan Dewan Rakyat. Persoalan sama ada kerajaan akan menurunkan lagi harga siling pelitup muka 3 lapis dibangkitkan dalam persidangan pagi tadi. Turut dibahaskan isu kenaikan grade pegawai perubatan kontrak. Untuk butiran lanjut, kita terus sahaja ke Parlimen bersama Ridwan Hussein untuk laporannya. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih Azlanti. Kerajaan akan mengumumkan harga had siling baru bagi pelitup muka 3 lapis seawal-awalnya akhir September depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi berkata penurunan itu dilihat wajar dengan pertambahan kapasiti pengeluaran semasa produk itu di pasaran ketika ini. Sekarang sudah bertambah pengilang. Dulu kita ada hanya 6 pengilang di seluruh negara. Sekarang sudah bertambah ke 10 dan saya difahamkan bulan Oktober ini akan ada 4 lagi yang beroperasi dalam kilang mengeluarkan topeng muka ini. Dan dengan kesemua itu nanti sudah tentulah banyak pengeluaran topeng muka di peringkat negara kita dan sekarang pun sebanyak 1.5 juta daripada 10 buah yang sudah beroperasi keluarannya dalam satu hari secara harian. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Rasah Cha Kichin ketika waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Parlimen pagi tadi. Jelasnya penurunan harga itu akan dilaksanakan setelah satu kajian teliti dan menyeluruh bersama pemain industri dibuat serta dimuktamadkan. Tambahnya, kerajaan sentiasa mengkaji kewajaran menurunkan harga siling berkenaan memandangkan bekalan topeng muka kini semakin pulih selain harganya juga telah stabil. Ia bagaimanapun tertakluk kepada perincian terkini daripada pengilang dan pengimport bagi memastikan ianya di tahap yang munasabah. Berkuat kuasa 15 Ogos lalu, harga siling maksimum pelitup muka 3 lapisan di peringkat runcit diturunkan kepada RM1 seunit dan 95 sen seunit bagi harga borong. Kementerian Kesihatan sedang meneliti cadangan untuk menawarkan tempoh kontrak yang lebih panjang bagi membolehkan pegawai perubatan melanjutkan pengajian kepakaran. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata kertas cadangan untuk menaikkan grade pegawai perubatan kontrak dari UD41 ke UD43 juga telah sedia untuk dibawa ke Kabinet. Adakah perancangan pihak kerajaan untuk melaksanakan penambahbaikan laluan kerjaya career path dengan izin kepada pegawai perubatan, pegawai pergigian, pegawai farmasi KKM. Namun setelah tamat sesuatu pengajian lanjutan, pegawai perubatan sepatutnya ditawarkan tangga gaji UD44 atau sesuatu yang setara dengan UD43. Bagi pegawai perubatan kontrak grade UD41 ataupun 41 ke grade, sebenarnya kita cadangkan ke grade UD43 dan ianya berdasarkan seperti mana yang berhormat sebut tadi, iaitu prinsipnya adalah rate for job, iaitu prinsip upah mengikut kerja selaras dengan status pegawai yang tamat latihan siswazah dan seperti mana yang sebut yang berhormat memikul beban tugas yang setara sebenarnya dengan pegawai latihan tetap yang dinaikkan pangkat ke grade di UD44. Jelasnya bagi kemudahan penajaan pengajian kepakaran, dasar semasa yang dimaklumkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam adalah hadiah latihan persekutuan HLP yang hanya diberikan kepada pegawai tetap. Beliau turut menjelaskan bahawa secara prinsip, pegawai perubatan lantikan kontrak mendapat emolumen yang setara dengan pegawai perubatan lantikan tetap. Namun berbeza dalam faedah lain seperti kemudahan cuti, iaitu pegawai perubatan lantikan kontrak diberikan cuti rehat selama 25 hari, cuti sakit 90 hari bergaji penuh dan juga cuti bersalin untuk pegawai wanita. Kerajaan tidak akan mengubah sistem pendidikan negara dengan memansuhkan sekolah vernacular bagi menyemai semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Sadiq berkata, usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini boleh dilakukan melalui pelbagai kaedah lain.
Persoalan yang berhormat ini dia lebih bersifat kepada politik. Sama ada kerajaan Perikatan Nasional ada cadangan untuk mengubah sistem pendidikan yang ada di negara kita hanya kerana untuk meletakkan agenda perpaduan nasional itu supaya ia dapat berlaku, maka sudah tentulah apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat itu tidak akan berlaku kerana saya dah sebutkan tadi agenda perpaduan nasional negara itu akan dimulakan daripada asas sehinggalah kepada pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Ching, beliau berkata usaha memperkukuhkan perpaduan perlu bermula seawal mungkin di peringkat pendidikan awal hingga ke peringkat universiti. Bagi tujuan itu, kerajaan sedang giat melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menyuntik kesedaran terhadap kepentingan penghayatan aspek rukun negara yang seharusnya bermula di peringkat awal lagi. Satu jawatankuasa teknikal turut ditubuhkan bagi melihat cadangan pelaksanaan pendidikan rukun negara dalam sistem pendidikan sedia ada di sekolah rendah dan menengah. Dengan itu, sekian sahaja laporan saya dan rakan setugas Jalana Syarin Haji Sarega dan Bati Abu Yamin di Parlimen. Kita kembali bersama Azlianti di sebentar. Silakan. Vivo X50 Series, fotografi, definisi baharu, gimbal sensor sensitiviti mantap, pemandangan malam yang menakjubkan.